Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Umaira dan saya memainkan peranan sebagai seorang moderator atau pengurusi dalam forum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naili Fatmin binti Rahman Al-Maduri. Saya merupakan panel pertama dalam forum ini dan berperanan sebagai Dr. Naili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Halimah binti Rahman. Saya selaku panel kedua dalam forum ini dan watak saya dalam forum ini sebagai Cik Halimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani diucapkan kepada ahli panel yang dihormati serta sidang hadirin yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, berkat limpah dan kurnianya dapat lagi kita bertemu pada hari ini dalam sesi forum perdana Dewan Islam. Para hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan barisan panel yang berwibawa dan hebat belaka, izinkan saya mengupas sedikit berkenaan dengan tajuk forum kita pada hari ini. Seperti yang telah kita sedia maklum, tajuk kita pada hari ini ialah Rasul disanjungi, sunnah diteladani. Tajuk ini berkisarkan tentang junjungan Nabi Muhammad SAW serta sunnah baginda sebagai qudwah hasanah dalam kehidupan. Hal ini demikian kerana umum bagi kita mengetahui pelbagai usaha yang diimplementasikan serta cabaran yang perlu dihadapi oleh Rasulullah sepanjang proses ini. Baiklah hadirin, sebelum kita menelusuri tajuk forum kita pada hari ini, marilah kita berkenalan dengan kedua-dua panel yang telah kelihatan bersedia. Di sebelah kanan saya ialah Dr. Naili Fatmin yang merupakan pensyarah di Jabatan Pendidikan Islam dan Moral IPJ Kampus Perempuan Melayu. Beliau telah berkhidmat dalam bidang pendidikan selama 20 tahun. Tidak dapat dinafikan bahawa beliau kelihatan seperti seorang yang pemalu, tetapi beliau boleh dikaitkan dengan peribahasa diam-diam ubi berisi. Walaupun kelihatan pemalu pada luarannya, namun beliau sangat petah dalam menyampaikan hujah dengan adanya ilmu yang dimiliki. Baiklah, apa kabar Dr. Naili? Khabar baik, Alhamdulillah. Senang rasanya dapat berjumpa lagi pada sesi kali ini. Saya juga turut teruja apabila mendapat tahu dapat bekerjasama dengan Dr. Naili sekali lagi. Seterusnya, seperti yang hadirin dapat lihat, berada di sebelah ahli panel pertama, tidak lain tidak bukan tentunya ahli panel kedua kita, iaitu Cik Halimah. Tentunya kalian juga pernah melihat Cik Halimah sama ada di layar kaca televisyen maupun majlis-majlis keagamaan sebelum ini. Umum bagi kita mengetahui bahawa Cik Halimah merupakan seorang penulis serta pendakwa muda. Beliau mula dikenali apabila berkongsi video berkenaan nilai seorang wanita melalui aplikasi TikTok kerana cara penyampaian beliau yang menarik dan mudah difahami masyarakat, terutamanya golongan orang muda pada hari ini. Bermula dengan video tersebut, beliau seterusnya sering menjadi ahli jemputan dalam program keagamaan. Usaha tidak terhenti di situ kerana beliau juga telah menulis buku-buku dakwah sejak tahun lalu. Baiklah, apa khabar Cik Halimah? Syukur Alhamdulillah, saya baik-baik sahaja. Ianya merupakan satu penghormatan kepada saya kerana diberikan peluang untuk menjadi panel pada hari ini. Usai salam perkenalan daripada kedua-dua ahli panel, marilah kita kembali kepada topik forum kita berkenaan akhlak baginda Rasulullah SAW serta sunnah baginda sebagai qudwah hasanah yang merangkumi aspek akidah, fiqh solat dan sirah. Sidang hadirin yang dihormati, sudah terang lagi bersulu Rasulullah SAW adalah pesuruh Allah yang terakhir.
baginda merupakan anugerah dan kurniaan Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan jalan lurus dan benar kepada pengikutnya. Namun begitu, adakah hadirin sekalian telah mengenali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lebih mendalam? Bagi menjawab persoalan ini, marilah kita mendengar perkongsian daripada Dr. Naili berkenaan biodata serta kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lebih lanjut. Dipersilakan Dr. Naili. Alhamdulillah, terima kasih kepada moderator yang tidak kurangnya pentah berbicara. Untuk pengetahuan saudari sekalian, Nabi Muhammad SAW merupakan pembawa risalah besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai seorang Muslim pada umumnya, mengenal riwayat kehidupan Nabi Muhammad SAW secara menyeluruh dan terperinci adalah wajib. Di sini, saya menceritakan serba sedikit latar belakang baginda. Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi lagi Rasul akhir zaman yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia. Baginda dilahirkan di kota Mekah pada tahun Gajah bersamaan 20 April 571 Masihi. Ayahanda baginda bernama Abdullah bin Abdul Muttalib yang meninggal dunia di Yathrib ketika berniaga. Pada waktu itu, Nabi masih di dalam kandungan bondanya bernama Siti Aminah binti Wahab. Selepas bonda baginda meninggal dunia, baginda dibesarkan oleh datuknya iaitu Abdul Muttalib. Ketika baginda berusia 8 tahun, datuknya Abdul Muttalib meninggal dunia. Selepas itu, baginda dipelihara oleh Abu Talib iaitu bapa saudaranya. Selama mengasuh dan membesarkan baginda, Abu Talib banyak memperoleh kebaikan dan keberkatan. Sejak kecil, baginda telah mempunyai pelbagai keistimewaan dalam pelbagai bidang. Tak kala baginda berusia 25 tahun, baginda diberi dengan panggilan Al-Amin. Semasa baginda berangkat ke negeri Syam, membawa barang dagangan Siti Khadijah binti Khuwailid ditemani oleh Maisarah. Maisarah menceritakan tentang akhlak Rasulullah SAW yang dilihatnya sepanjang perjalanan kepada Siti Khadijah, membuatkan Siti Khadijah jatuh hati. Maka Siti Khadijah melamar baginda dan akhirnya baginda menikah dengan Siti Khadijah yang telah berusia 40 tahun. Baginda juga dikurniakan 7 orang anak, iaitu 3 putera dan 4 puteri. Sidang hadirin sekalian, di antara kepribadian Nabi SAW dan akhlak yang mulia adalah baginda Nabi Muhammad SAW merupakan seorang yang paling adil kepada sesiapa pun. Nabi pernah menjatuhkan hukuman hudud kepada perempuan Bani Makhzum yang mencuri. Keluarganya cuba campur tangan dengan bertemu Usamah bin Zaid bin Harithah untuk meringankan hukuman dari Nabi SAW. Apabila Usamah kemukakan perkara ini, Nabi marah lantas bersabda, "Wahai Usamah, adakah engkau ingin mendapat pengurangan terhadap hukum Allah yang telah ditetapkan?" Nabi bangun lalu berucap, "Binasanya umat sebelum kamu ialah apabila orang yang mulia di kalangan mereka mencuri, mereka biarkan. Apabila orang lemah di kalangan mereka mencuri, barulah mereka jatuhkan hukuman. Demi Allah, kalaulah Fatimah binti Muhammad mencuri, tentu aku potong tangannya." Hadis ini menunjukkan sifat adil Nabi terhadap sesiapa sahaja tanpa mengira kedudukan dalam masyarakat, sekalipun anak kepada pembesar. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga merupakan seorang yang penyabar. Rasulullah SAW berdakwah di kota Makkah selama 13 tahun. Baginda memperbaiki kerosakan akidah dan moral masyarakat pada ketika itu. Baginda berfikir bagaimana caranya menyiapkan Islam di kalangan umatnya yang degil dan masih menyembah berhala. Dengan keteguhan dan keberanian serta kesabaran,
Baginda menghadapi segala rintangan dan risiko serta pengorbanan yang tidak terhitung. Akhirnya, beberapa orang dengan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala masuk ke dalam agama yang dibawanya. Di antaranya adalah isteri baginda Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah dan teman dekat baginda Abu Bakar Siddiq. Mereka masuk Islam di awal permulaan dakwah. Di samping itu, Rasulullah juga merupakan seorang yang lemah lembut dalam pertuturan, pergaulan dan tindakan. Sifat mulia yang dipamerkan oleh Rasulullah SAW ini menyebabkan ramai golongan musyrikin tertarik kepada ajaran Islam. Orang yang berhati keras dan menentang dakwah berubah menjadi seorang yang beriman dan cinta kepada Allah dan Rasulnya setelah mengenali peribadi luhur junjungan Nabi Muhammad SAW ini. Pernah suatu ketika, seorang musyrik telah menghunuskan pedangnya kepada Rasulullah seraya bertanya, "Siapakah yang dapat melindungi engkau daripada aku membunuhmu sekarang?" Lalu jawab Rasulullah, "Allah yang melindungi aku daripada sebarang tindakan jahat engkau." Setelah mendengar jawapan Rasulullah itu, pedang yang berada pada tangan lelaki tersebut tiba-tiba terjatuh, menyebabkan lelaki tersebut tergamam dan tidak dapat berbuat apa-apa. Sidang hadirin, demikian tadi penyampaian Dr. Naili berkenaan biodata serta kepribadian Rasulullah SAW. Terima kasih Dr. Naili atas perkongsian yang jelas dan terperinci sebentar tadi. Dengan sesi mengenali junjungan kita Rasulullah SAW, bolehlah kita menelusuri isu-isu serta peristiwa berkenaan Rasulullah SAW dengan lebih lanjut. Tentunya para hadirin tahu bahawa akhlak Rasulullah SAW telah menjadi uswah hasanah dalam aspek akidah, fiqh solat dan sirah. Namun begitu, tidak dapat dinafikan bahawa sesekena daripada kita tertanya apakah peristiwa-peristiwa yang membuktikan bahawa Rasulullah memiliki akhlak-akhlak tersebut. Bagi merungkai segala bentuk pertanyaan yang berlegar-legar di kawak minda kita, marilah kita mendengar penjelasan daripada Cik Halimah. Dipersilakan Cik. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari pengerusi yang cantik lagi bijaksana. Baiklah, saya Halimah selaku panel yang kedua akan meneruskan perbincangan ini dengan menceritakan beberapa kisah akhlak Rasulullah yang sememangnya dijadikan pengajaran kepada kita. Kelahiran Rasulullah SAW adalah rahmat yang sangat besar kepada umatnya. Baginda diutus menjadi Rasul 40 tahun setelah kelahiran dengan menghidupkan wahyu-wahyu Allah. Begitu sempurna melalui perbuatan, perkataan dan pengakuannya. Atau apa yang dinamakan sebagai sunnah nabawiyah. Baginda dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya yang menjelaskan sifat sebenar sebagai seorang Rasul yang terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Maksudnya, sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari kalangan kamu sendiri yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahanmu, yang sangat inginkan kebaikan bagimu dan amat belas lagi penyayang kepada orang yang beriman. Sa'ad bin Hisham bin Amir telah datang ke Madinah dan bertemu dengan Sayyidatina Aisyah dan bertanya, "Ya Ummul Mukminin, anba'ini an khulqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Wahai Ummul Mukminin, ceritakan kami tentang akhlak Rasulullah. Lalu Aisyah menjawab dan bertanya kepadanya, "Apakah engkau tidak membaca Al-Quran?" Sa'ad menjawab, "Bahkan aku membacanya." Lalu Aisyah berkata, "Qalat fa inna khulqa nabiyyi illa
Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana al-Quran. Sesungguhnya akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Antara akhlak Rasulullah yang patut kita contohi, okey, yang pertama sabar, yang kedua amanah, yang ketiga pemaaf, yang keempat kejujuran, yang kelima istiqamah, yang keenam syukur, yang ketujuh lemah lembut, yang ke-8 tawaduk, yang ke-9 berbuat kebaikan, dan yang ke-10 berbakti kepada orang tua. Ilmu akidah adalah ilmu yang pertama diajar Nabi kepada umatnya. Bahkan banyak isu akidah muncul pada zaman Rasulullah SAW yang menjadi panduan kepada kita sekarang. Membincangkan perkembangan akidah tidak akan lepas daripada kisah permulaan dakwah Rasulullah, kerana para ulama mengatakan selama 13 tahun Rasulullah berdakwah. Antara kisah yang popular Nabi menegakkan akidah kaum Quraisy, iaitu ketika pembukaan kota Mekah pada 10 Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Sebelum Rasulullah diutus sebagai Rasul, negeri Arab masih menyembah patung berhala. Patung tersebut dijadikan sembahan kerana dianggap sebagai Tuhan. Mereka beranggapan pada patung tersebut memiliki kekuatan yang dapat membawa keberkatan kepada umat manusia. Ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul, beliau mendapat tentangan berat dalam menghadapi penyembah berhala. Kepercayaan kaum Yahudi terhadap berhala begitu kuat dan mendarah daging sehingga tidak dapat dibendung. Padahal pada berhala tersebut tidak memiliki kekuatan sama sekali. Jangankan memberi kekuatan kepada orang lain, bergerak sahaja tidak mampu. Rasulullah SAW mendapati 300,000 patung berhala yang berada di dalam Kaabah. Beliau memerintahkan para sahabat untuk menghancurkan semua patung berhala dan membersihkan Kaabah dari kesesatan tersebut. Sesuai firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 81. Dan katakanlah, ketika datang kebenaran, maka lenyapkanlah kebatilan. Dalam kisah ini, pengajaran yang kita peroleh adalah perjuangan Rasulullah menegakkan akidah Quraisy dan menghancurkan berhala sekeliling Kaabah. Sesungguhnya akhlak Rasulullah adalah hanya mentauhidkan Allah dan tiada lain yang patut disembah selain Allah. Dan ini menjadi pengajaran kepada kita untuk sentiasa memohon hanya kepadanya. Namun begitu, persoalannya, negara kita adalah negara yang mempunyai kepelbagaian kaum dan agama. Wajarkah kita berbuat demikian? Jawapannya sudah tentu tidak. Kita sebagai rakyat yang bersatu padu, kita seharusnya menghormati agama lain, tetapi tidak sehingga menyembah. Firman Allah, Ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Maksudnya, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan. Seterusnya, Rasulullah adalah sesempurna manusia di atas muka bumi ini. Rasulullah sempurna solatnya, bahkan dilengkapi dengan solat sunat. Dari Abdullah bin Syakik katanya, aku bertanya kepada Aisyah tentang solat Rasulullah. Maksudnya solat sunatnya, maka dia menjawab, baginda solat di rumahku 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian keluar dan solat mengimami manusia. Selesai solat, baginda melaksanakan 2 rakaat sunat, dan setelah mengimami solat maghrib, baginda masuk dan solat 2 rakaat, kemudian mengimami sahabat untuk solat isyak, dan masuk rumahku untuk mengerjakan solat 2 rakaat. Dan baginda solat malam sebanyak 9 rakaat termasuk witirnya. Baginda mendirikan solat malam sekian lama sambil berdiri, dan juga solat malam sekian lama sambil duduk. Jika baginda membaca dengan berdiri, baginda rukuk dan sujud dengan berdiri. Jika baginda membaca sambil duduk, maka baginda rukuk dan sujud dengan duduk. Jika fajar telah terbit, maka baginda solat sunat 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang kita dapat daripada hadis yang telah saya bacakan tadi, yang pertama,
Rasulullah menunjukkan contoh untuk diikuti, antaranya melaksanakan solat fardu secara berjemaah. Seterusnya Rasulullah melaksanakan solat sunat nawafil mengiringi waktu sebanyak 12 rakaat dan dilaksanakan di rumah. Seterusnya Rasulullah juga solat malam iaitu tahajud 9 rakaat termasuk witir. Rasulullah juga solat malam tahajud dalam keadaan berdiri dan ada kalanya dalam keadaan duduk. Akhir sekali, jika masuk waktu subuh, Rasulullah akan melaksanakan solat sunat sebelum subuh. Pada pendapat saya, solat sunat sebelum subuh memberikan banyak kelebihan kepada kita. Sebabnya kita mengamalkan solat ini kerana Rasulullah bersabda, tidak ada satu pun solat sunat yang lebih dijaga bagi kita selain solat sunat sebelum subuh. Riwayat Muslim. Rasulullah juga bersabda, 2 rakaat solat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan isinya. Terima kasih Cik Halimah atas perkongsian yang hebat dan terperinci sebentar tadi. Alhamdulillah sama-sama kita dapat mempelajari akhlak-akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah SAW beserta dengan peristiwa yang menyokong setiap pernyataan tersebut. Tidak cukup rasanya sekiranya kita hanya mendalami akhlak-akhlak Rasulullah. Oleh yang demikian, marilah kita beralih kepada sunnah Rasulullah SAW yang turut menjadi qudwah hasanah dalam kehidupan manusia. Baiklah, bolehkah panel pertama kita pada hari ini, iaitu Dr. Naili, menjelaskan dengan lebih mendalam berkenaan akhlak Rasul dan sunnah baginda sebagai qudwah hasanah dalam aspek akidah, fiqh, solat dan sirah? Terima kasih moderator. Baiklah. Rasulullah SAW sebenarnya merupakan contoh teladan yang terbaik bagi sekalian umat manusia. Setiap perkara yang dilakukan dan ditinggalkan oleh baginda adalah pelaksanaan daripada setiap perintah Al-Quran. Akhlak Rasulullah dan sunnah baginda sebagai qudwah hasanah memberikan contoh yang sangat penting bagi umat Islam dalam pelbagai aspek kehidupan, antaranya akidah, fiqh, solat dan sirah. Dalam pengukuhan akidah umat Islam, sesungguhnya Rasulullah SAW diutuskan untuk memperbaiki akhlak umat di samping menyeru untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang bermaksud, sesungguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Dari hadis ini, jelas bahawa akhlak merupakan suatu perkara yang penting dalam kehidupan manusia. Bahkan, kemuliaan dan penghormatan satu-satu bangsa adalah kerana akhlaknya. Rasulullah SAW adalah seorang yang mempunyai akhlak yang tinggi sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memuji beliau dalam Al-Quran Al-Karim, surah Al-Qalam ayat keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Maksudnya, dan bahawa sesungguhnya engkau Nabi Muhammad mempunyai akhlak yang amat mulia. Di samping itu, Rasulullah SAW menunjukkan keteguhan iman yang luar biasa dan ketaatan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Teladannya dalam keimanan dan ketaatan kepada wahyu Allah adalah contoh yang sempurna bagi umat Islam. Dalam hal ini, baginda menunjukkan keyakinan yang teguh dalam menghadapi pelbagai rintangan dan ujian. Sebagai umat Islam, ketaatan Rasulullah dalam As-Sunnah adalah satu kewajipan sebagaimana kedudukan mentaati ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh baginda. Hal ini kerana dalam As-Sunnah, ia memberi penjelasan tentang isi kandungan ajaran Islam. Oleh itu, hukum-hukum dan ajaran-ajarannya wajib diikuti dan diamalkan supaya akidah umat Islam tidak menyimpang daripada asas kebenaran kerana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara dan kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang dengannya, iaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya, sunnah Nabi SAW." Jadi apabila kita dapat mengaplikasi akhlak dan sunnah Rasulullah SAW dalam rutin kehidupan,
pasti kita akan sentiasa terdorong melakukan yang ma'ruf dan meninggalkan kemungkaran. Selepas itu, dalam aspek fiqh solat pula, Rasulullah SAW adalah contoh terbaik dalam melaksanakan ibadah solat. Sesungguhnya baginda menerima perintah solat secara langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada 27 Rajab pada malam Isra Mikraj, setahun setengah sebelum hijrah baginda SAW dari Mekah ke Madinah. Seiring dengan perintah melaksanakan kewajipan ini, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan supaya seorang Muslim sentiasa memelihara solat dengan melaksanakannya dengan penuh khusyuk dan taat, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 238 yang bermaksud, peliharalah kamu, kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Dalam fiqh solat atau hukum yang berkaitan dengan solat dalam Islam, Nabi juga dianggap sebagai qudwah hasanah atau contoh yang baik dan sempurna yang mesti diikuti oleh umat Islam. Rasulullah SAW telah memberikan petunjuk dan ajaran yang menyeluruh tentang cara melaksanakan solat dengan sempurna, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun contoh kehidupan baginda. Beberapa contoh bagaimana Rasulullah SAW disifatkan sebagai qudwah hasanah dalam fiqh solat adalah seperti kekhusyukan baginda dalam solat. Hal demikian dikatakan kerana Rasulullah mencontohkan bagaimana seorang Muslim harus menghormati dan menumpukan perhatian dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menumpukan sepenuh perhatian kepada solat dan menjauhkan diri daripada fikiran yang mengganggu. Selain itu, Rasulullah SAW menunjukkan kefahaman yang mendalam tentang maksud dan tujuan solat. Baginda juga mengajar kepentingan menghubungkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap rakaat solat. Oleh itu, para hadirin, dengan mengikut contoh amalan Rasulullah, umat Islam dapat memahami dan melaksanakan solat dengan benar, mengikuti teladan Rasulullah sebagai qudwah hasanah dalam fiqh solat. Hal ini penting agar doa kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala dan meningkatkan ketakwaan kepadanya. Seterusnya, dari aspek sirah pula, sirah Nabi Muhammad SAW adalah sebuah cermin yang memantulkan kehidupan penuh kasih dan kebaikan, serta memperlihatkan kepada umatnya betapa pentingnya menjalani kehidupan dengan akhlak yang mulia dan mengikuti sunnah yang telah beliau tunjukkan. Salah satu aspek akhlak yang utama yang ditekankan dalam sirah Nabi ialah kejujuran. Nabi Muhammad SAW sentiasa dikenali sebagai seorang yang jujur sebelum dan selepas menerima wahyu. Dalam urusan perdagangan, baginda sentiasa menerapkan sifat kejujuran bahkan sebelum diangkat menjadi Nabi. Contoh ini mengajar kita kepentingan bersikap jujur dalam setiap aspek kehidupan. Selain itu, sabar juga merupakan salah satu nilai penting yang ditekankan dalam sirah Nabi. Dalam menghadapi cabaran dan dugaan yang sukar, Nabi Muhammad SAW sentiasa menunjukkan kesabaran yang luar biasa dalam perjalanannya berdakwah kepada umat manusia untuk mengabdikan diri kepada Allah yang Maha Esa. Tambahan pula, baginda juga menunjukkan rasa belas kasihan yang mendalam terhadap sesama makhluk. Nabi Muhammad SAW sentiasa menunjukkan rasa empati dan prihatin terhadap orang sekeliling, termasuk mereka yang kurang bernasib baik. Baginda sentiasa mengajar umatnya berbuat baik kepada orang lain tanpa mengira latar belakang maupun status sosial. Melalui teladan akhlak dan sunnah yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sirahnya, kita sebagai umat Islam perlu mengambil iktibar dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan seharian.
Dengan mencontohi baginda, umat Islam dapat memperbaiki akhlak dan membangun kehidupan dengan penuh ihsan, sabar dan jujur. Terima kasih Dr. Naili. Ya, sidang hadirin, kita masih berada dalam forum perdana hal ehwal Islam. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, saya tertarik dengan salah satu perkongsian berkenaan akhlak Rasulullah SAW yang cukup sabar dalam menyampaikan dakwah sebentar tadi. Ianya menimbulkan persoalan, apakah bentuk inisiatif yang diimplementasikan serta cabaran yang dilalui oleh Rasulullah sepanjang proses berdakwah bagi merealisasikan aspirasi baginda, iaitu menyampaikan ajaran Islam suatu ketika dahulu. Sudah pasti para panel kita dapat mengupas sedikit sebanyak berkenaan perkara ini. Bukan begitu, para panel yang dihormati? Baiklah, untuk menjawab kepada soalan saudari pengurusi, saya kaitkan satu peristiwa sedih di mana Rasulullah ingin menyampaikan dakwah di Taif kerana paling berdekatan dengan Mekah. Rasulullah dan Zaid pergi menemui para pembesar daerah itu yang terdiri daripada 3 adik-beradik daripada Bani Thaqif. Rasulullah menyeru mereka kepada Islam dan menyampaikan hasrat ingin berdakwah di Taif. Malangnya, pembesar itu menghina dan menghalau Rasulullah. Rasulullah kemudian pergi meneruskan dakwah di Taif selama 10 hari kepada penduduknya. Tiada seorang pun yang menerima dakwah Nabi di Taif. Bahkan penduduk Taif menghina dan menghalau baginda. Hamba sahaya pula beratur di sepanjang jalan Taif dan melemparkan batu dan ranting, tetapi dihalang oleh Zaid bin Harithah daripada mengenai Nabi Muhammad. Diriwayatkan Rasulullah cedera parah sehinggakan kasut baginda berlumuran darah. Baginda keluar dari Taif dalam keadaan lemah dan berehat di bawah sepohon anggur di pinggir kota Taif. Indahnya akhlak Rasulullah kerana baginda tidak menyimpan dendam terhadap penduduk Taif, bahkan sempat berdoa. Saudari pengurusi, izinkan saya menyuarakan serba sedikit pengetahuan saya. Silakan Dr. Naili. Kita masih membincangkan usaha dan cabaran yang dihadapi Rasulullah dalam menyampaikan dakwah baginda. Hebat sungguh hujahan anda tadi, saudari Cik Halimah. Pada pendapat saya, sungguh banyak dugaan yang telah Nabi lalui untuk menjadikan agama Islam unggul sehingga kini. Baru-baru ini, agama kita telah diuji lagi dengan berita pahit yang telah melanda saudara se-Islam kita di Gaza, di mana mereka dibunuh dengan kejam tanpa belas kasihan. Inilah yang dikatakan kaum Yahudi yang dilaknat oleh Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 78 hingga 79 yang bermaksud, orang-orang kafir Yahudi dari Bani Israel telah dilaknat melalui lidah Nabi Daud dan Nabi Isa ibni Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka menderhaka dan selalu menceroboh. Mereka sentiasa tidak berlarang-larangan sesama sendiri dari perbuatan mungkar, derhaka dan ceroboh yang mereka lakukan. Demi sesungguhnya amatlah buruknya apa yang mereka telah lakukan. Sudah terang lagi bersuluh, dalam menempuh era globalisasi terdapat berbagai cabaran ke atas agama Islam. Di negara kita, antara cabaran utama ialah cabaran berkaitan akidah. Perkara yang menjadi fokus semasa ialah berkaitan kebebasan menganut dan mengamal doktrin yang diisytiharkan salah oleh pihak berautoriti agama. Hal yang demikian telah menyebabkan penyebaran fahaman Syiah dan ajaran sesat semakin berleluasa. Misalnya, ajaran Ayah Pin. Dengan itu, kita sebagai umat Islam perlu kuat iman di dada supaya tidak terpengaruh dengan ajaran yang menjadikan akidah kita terpesong. Selain itu, isu solat dan akhlak dalam kalangan remaja juga amat membimbangkan. Ibu bapa memainkan peranan dalam mendidik akhlak dan agama kepada anak-anak. Oleh itu, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Semasa kecil, ibu bapa perlu mengajar anak mengenai kepentingan solat dan hukum meninggalkan solat. Ajarilah mereka untuk menutup aurat dan solat apabila telah balik. Di samping itu, saya juga dapat melihat segelintir remaja kini
tidak mengetahui sirah-sirah Nabi. Hal yang demikian mungkin kerana kurangnya pendedahan ketika mereka waktu kecil. Dengan ini, saya menyeru kepada ibu bapa di luar sana untuk menggalakkan anak mendengar kisah Nabi kerana kisah terdahulu menerangkan banyak pengajaran. Misalnya, ibu bapa boleh membaca kisah Nabi sebagai cerita sebelum tidur. Terima kasih kepada kedua-dua panel kerana turut berkongsi pengetahuan masing-masing berkenaan usaha dan cabaran yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya, sebelum mengakhiri sesi perbincangan pada hari ini, saya ingin mempersilakan ahli-ahli panel kita pada hari ini untuk berkongsi pandangan yang kritis tentang kesediaan umat Islam dalam menempuhi cabaran dan isu akhlak semasa dalam aspek akidah, fiqh solat dan sirah. Dipersilakan mana-mana ahli panel untuk menyuarakan pendapat tersendiri. Saudari, izinkan saya berkongsi pandangan saya terlebih dahulu. Silakan saudari. Melalui perspektif saya, kesediaan umat Islam dalam aspek akidah adalah kunci utama dalam menangani cabaran. Kefahaman yang kukuh tentang konsep tauhid, keesaan Allah dan kepercayaan terhadap ajaran Nabi Muhammad adalah penting. Dengan memahami ajaran Islam ini, umat Islam akan lebih mudah menghadapi cabaran dan isu akhlak semasa yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai agama. Selain itu, kesediaan yang harus dilakukan ialah setiap daripada umat Islam perlulah mempelajari asas akidah berdasarkan kitab ahli sunnah wal jamaah yang muktabar kerana ia dapat membantu seorang membezakan antara kebenaran dan kesesatan. Oleh itu, orang Muslim perlulah belajar daripada guru yang diiktiraf keilmuan dalam bidang akidah dan menjauhkan diri daripada orang yang mengamalkan ajaran sesat. Berpegang dengan akidah, ahli sunnah wal jamaah adalah asas kepada penerimaan sesuatu amalan. Kerana amalan seseorang hanya diterima jika bersandarkan akidah yang betul. Maka hidup diredai Allah Subhanahu Wa Taala kerana berada di atas jalan yang benar. Di samping itu, pengetahuan tentang ajaran agama merupakan kunci penting bagi kesediaan umat Islam. Pengetahuan yang luas tentang ajaran agama Islam termasuk pemahaman tentang Al-Quran dan Hadis memberikan landasan yang kuat bagi umat Islam untuk menghadapi berbagai cabaran. Dengan memahami ajaran agama secara menyeluruh, umat Islam dapat menemukan jawapan dan solusi atas masalah yang dihadapi, serta menjaga akidah mereka dari pengaruh yang meragukan. Seterusnya, kesediaan umat Islam menghadapi cabaran dan isu akhlak dalam aspek fiqh solat adalah penting kerana solat merupakan salah satu rukun dalam rukun Islam. Umat Islam pada masa kini perlulah mempunyai kefahaman yang mendalam tentang fiqh solat. Hal ini membolehkan umat Islam melaksanakan ibadah solat dengan betul mengikut panduan syariat. Pendidikan agama yang baik dan pemahaman yang betul tentang tata cara mengerjakan solat, termasuk tata cara sujud, rukuk dan lain-lain. Pergerakan memainkan peranan penting dalam memastikan ibadah solat dilaksanakan dengan benar. Selain itu, umat Islam perlulah menunaikan solat secara teratur dan khusyuk. Apabila ibadah solat dilaksanakan dengan penuh keyakinan hati, kerelaan perasaan dan kesedaran akal, maka solat itulah yang melahirkan kekuatan sebagai penggerak ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui firman-Nya dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang bermaksud, bacalah serta ikutlah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran dan dirikanlah sembahyang dengan tekun. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya, dan ingatlah Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Saya yakin bahawa kesedaran tentang keutamaan dan faedah kerohanian solat boleh mendorong umat Islam untuk berdoa dengan sepenuh hati dan memahami bahawa solat merupakan satu cara untuk mengingati Allah dalam setiap nafas.
Memahami sejarah kehidupan Nabi Muhammad amat penting kerana sirah Nabi Muhammad SAW memberikan contoh teladan yang boleh diikuti oleh umat Islam dalam menjalani kehidupan seharian. Pemahaman yang mendalam tentang sirah Nabi Muhammad termasuk kisah-kisah kehidupan baginda dan perjuangan baginda dalam menyebarkan Islam perlulah diterapkan dalam kalangan masyarakat pada masa kini. Hal ini membantu umat Islam untuk memahami ajaran Islam secara menyeluruh kerana Islam dizahirkan dalam kepribadian dan kehidupan Rasulullah SAW. Seterusnya, umat Islam perlu mengambil contoh daripada sifat-sifat mulia Nabi Muhammad seperti cekal, sabar, jujur, belas kasihan dan bertolak ansur dalam menghadapi pelbagai cabaran dan isu akhlak semasa. Dengan mencontohi sifat-sifat baginda, umat Islam dapat mengukuhkan akhlak di samping memelihara akidah mereka. Kita juga perlu mempelajari sirah Nabi untuk memahami ayat-ayat Al-Quran dengan maknanya yang sebenar dan tepat. Hal ini kerana kebanyakan ayat-ayat Al-Quran turun disebabkan oleh peristiwa yang berlaku, sama ada ayat tersebut menjawab persoalan yang ditanyakan kepada Nabi atau menerangkan sesuatu hukum tentang kejadian yang berlaku dan lain-lain. Selepas turunnya ayat-ayat berkenaan, Nabi Muhammad SAW akan menerangkan dan mengajarkan kepada para sahabat kefahaman dan cara yang betul bagaimana mahu beramal dengan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Penting juga bagi umat Islam memahami konteks dan hikmah di sebalik peristiwa dalam sirah Nabi Muhammad SAW. Dengan memahami konteks sejarah, umat Islam dapat mengaplikasikan pengajaran yang terkandung di dalamnya dalam kehidupan seharian mereka. Seterusnya, mampu menangani cabaran dan isu moral semasa dengan bijak. Wallahu a'lam. Penjelasan yang amat baik daripada panel kedua kita pada hari ini. Sebelum kita menutup tirai perbincangan pada hari ini, marilah kita bersama-sama beralih ke sesi soal jawab. Baiklah, sesi soal jawab dimulakan. Sidang hadirin yang mempunyai sebarang persoalan dipersilakan untuk mengemukakan pernyataan tersebut. Assalamualaikum, nama saya Nak Syakila. Sebentar tadi, kedua-dua panel membahaskan berkenaan kesediaan umat Islam dalam aspek akidah adalah kunci utama dalam menangani cabaran dan isu akhlak semasa. Namun begitu, seperti yang kita lihat, generasi pada hari ini sering kali memandang enteng akan perkara sebegini, walaupun hakikatnya ia merupakan aspek yang signifikan untuk menjadi seorang Muslim sejati. Pada pendapat panel, apakah antara faktor yang menyumbang kepada permasalahan ini? Sekian, terima kasih. Itu je soalan. Terima kasih Saudari Aisyah atas soalan yang cukup memperangsangkan sebentar tadi. Baiklah, saya mempersilakan mana-mana panel untuk menjawab soalan tersebut. Izinkan saya menjawab pertanyaan daripada saudari tadi. Pada pendapat saya, terdapat pelbagai faktor yang menyumbang kepada situasi ini. Namun begitu, melalui perspektif saya, punca utamanya ialah generasi pada hari ini seringkali mengamalkan budaya hedonisme dalam kehidupan seharian. Mereka mengutamakan perkara yang membawa keseronokan tanpa membezakan perkara yang betul dan yang salah. Perbuatan ini sedikit sebanyak mengakibatkan mereka jauh daripada agama Islam yang seterusnya membuatkan mereka beranggapan bahawa aspek kesediaan umat Islam menyempuhi cabaran dan isu akhlak semasa dalam aspek akidah, baik solat dan sirah. Bukanlah satu perkara yang perlu dititikberatkan. Segelintir masyarakat pada hari ini tidak berasa bersalah sekiranya meninggalkan perkara-perkara yang signifikan dalam agama Islam. Saya harap penjelasan daripada panel kedua kita dapat menjawab persoalan saudari Aisyah. Seterusnya kita beralih kepada soalan yang seterusnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada panel. Saya ada satu soalan. Soalan saya adalah bagaimana cara terbaik untuk membuktikan perasaan cinta dan sayang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Terima kasih saudari atas persoalan sebentar tadi. Baiklah, apakah pandangan mana-mana panel berkenaan dengan soalan sebentar tadi? Izinkan saya untuk memberi pandangan saya. Terima kasih kepada saudari atas persoalan yang dikira amat bernas sekali. Jadi untuk membuktikan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita hendaklah mengikut ajarannya dan beramal dengan sunnahnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 31 yang bermaksud, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Nescaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Para hadirin, kita juga perlulah sentiasa memuji dan berselawat ke atas baginda untuk menunjukkan kecintaan kita kepada kekasih Allah. Seterusnya, jangan lupa sebarkan ajaran baginda seperti mana sabdanya yang bermaksud, sampaikanlah daripadaku walau satu ayat. Riwayat Al-Bukhari. Baiklah, terima kasih panel yang pertama. Kita membuka soalan yang seterusnya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada moderator dan ahli-ahli panel sekalian. Saya Nur Alia Batrisha ingin mengajukan satu persoalan. Mengapakah umat Islam lebih-lebih lagi dalam zaman yang mendepani arus kemodenan ini perlu menekankan konsep akidah? Itu sahaja. Terima kasih. Terima kasih saudari Alia atas persoalan sebentar tadi. Saya menyerahkan kepada mana-mana panel. Jika saya menjawab pertanyaan saudara sebentar tadi. Silakan. Okey, jadi kita melihat akhir-akhir ini semakin banyak kes-kes jenayah akibat kesan buruk dari dadah, perzinaan, seks bebas dan lahirnya anak-anak tidak sah taraf dalam kalangan remaja di Malaysia, dan juga budaya lesbian, gay, biseksual dan macam-macam lagi. Manusia semakin tidak jelas hendak ke mana dibawa kehidupan ini. Jadi setiap manusia pasti menginginkan untuk dapat hidup bahagia, tenang dan damai. Kehidupan di bumi ini akan bahagia dan apa yang diingini akan tercapai tatkala akidah menjadi dasar yang membangun kehidupan itu. Jadi tanpa akidah yang kokoh, kehidupan ini cuma bagaikan pohon besar di mana indah kelihatannya, tetapi tatkala ada badai melanda, pohon itu akan tumbang. Jadi di sinilah peranan akidah di dalam kehidupan. Nampaknya sesi soal jawab berakhir di sini. Dengan berakhirnya sesi soal jawab, maka berakhirlah sudah sesi forum kita pada hari ini. Jutaan terima kasih dan sekalung penghargaan dirakamkan kepada para panel yang dihormati kerana sudi berkongsi ilmu-ilmu pengetahuan yang cukup luas dan bermanfaat. Tidak dilupakan juga pada sidang hadirin yang disanjungi atas kesudian untuk meluangkan masa bersama-sama kami pada hari ini. Diharapkan agar segala ilmu yang telah dikongsikan dalam sesi forum ini dapat dimanfaatkan di masa akan datang. Sedikit rumusan yang dapat kita perolehi adalah kita haruslah menjadikan Rasulullah SAW sebagai qudwah hasanah dalam menjalani kehidupan. Dengan menjadikan baginda sebagai suri teladan, tentunya hidup akan sentiasa berada di bawah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyukai akhlak dan kepribadian serta sunnah yang dilakukan oleh junjungan Nabi Muhammad SAW. Baiklah, sebelum kami mengundur diri, terimalah sangka pantun nan indah daripada saya. Tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Salam hormat sehingga kita bertemu lagi. Akhir kala, orang putih, orang Pakistan,
Terima kasih. Syukran jazilan. Sekian, terima kasih.